حمدا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. أما بعد. Sidang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Sepenuh syukur dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita meneruskan kuliah tafsir menggunakan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsir surati Ali Imran. Kita sampai ayat yang ke-11. Betul Ayat yang ke-12. Di muka surat 11. Kita sampai ayat yang ke-12 di muka surat 11. Firmanullah subhanahu wa ta'ala, قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. Sebelum kita pergi kepada tafsiran pengajaran ayat 12, seperti biasa kita renung sedikit hukum hakam bacaan Al-Quranul Karim. Pada malam ini, yang pertamanya tuan-tuan perhatikan pada perkataan satughlabun. Huruf ghain itu. Huruf ghain. Di mana makhraj huruf ghain? Sebelum kita tengok sifatnya. Huruf ghain ini dia termasuk dalam huruf-huruf halq ataupun halqun. Ada 6 huruf keluar daripada halqum. Kata Imam Jazari, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Bermula dengan aqsal halq, hamzun ha'u, bawah sekali ini, thumma liwastihi fa'inun ha'u, adnal halq, kemudian tengah ni wastul halq, ain dengan ha, kemudian naik atas lagi adnal halq. Adnal halq, di situlah keluarnya ghain wal kha'u. Ghain dengan kha. Baik, ringkasnya ghain ini sifat dia isti'la. Sifat dia isti'la, dia tebal. وسبع علو خص ضغط قذ حصر. Dia tebal
bila kita sebut tu lidah naik isti'la ni, lidah naik atas. Qul lilladzina kafaru lidah naik atas. Baik, silapnya kita kadang-kadang ghin ini kita qalqalahkan dia. Dia bukan huruf qalqalah. Dia bukan huruf qalqalah. Maka dia tidak melantun. Dia tidak melantun. Qul lilladzina kafaru kadang-kadang kita qul lilladzina kafaru kan? Ada dalam Fatihah lah tu. Ada dalam Fatihah. Ghairil itu macam lantunan. Macam lantunan dan juga dia lepaskan suara. Itu ada satu lagi sifat. Ghairil setakat tu ya. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan dia macam melantun dah. Supaya huruf dad juga. Kadang-kadang lidah orang Melayu ni dia suka melantun. Baik. Yang melantun hujung tu. Yang qalqalah hujung. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Tu melantun. Ghin dia tak melantun. Ghin dia tak jadi satu tak. Dia satu jahar. Yang melantun dal. Wa bi'sal mihad. Qalqalah kubra lagi kerana kita waqaf. Kerana kita waqaf. Akhir sekali, tengok huruf, ada huruf jim kecil ya. Nampak tak? Dekat jahannam tu ada huruf jim kecil atas tu. Nampak tak? Kau tak nampak tak banyak hari tu. Terus nampak lah. Yang tak nampak pun kata nampak. Jim kecil itu adalah apa ni? Jaiz. Jim tu daripada jaiz. Jaiz maknanya harus. Jadi harus kita berhenti kat situ. Sambung pun boleh, berhenti pun boleh. Sebab apa harus? Kan dia masih bersangkut. Waw tu kalau kita mengaji dalam ilmu balaghah, ilmu maani, dalam bab al-waslu wal faslu. Waw di situ dia berkait dengan yang sebelum itu. Kerana itu diletakkan jaiz. Dia tak letak mim ataupun dia tak letak qaf lam ya, dia letak jim. Jaiz. Berhenti pun boleh, sambung pun boleh. Baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita tengok apa pengajaran terjemahan yang boleh kita ambil daripada ayat 12. Kata Allah Ta'ala, Qul. Bila ayat Quran ini mula dengan Qul, maknanya Allah suruh Nabi jawab. Ya.
Qul huwallahu ahad. Qul. Banyak ayat mula dengan qul. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ahlal kitab. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Qul ya ahlal kitab. Banyak. Qul. Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada orang-orang musyrikin Mekah barangkali, atau kepada mereka yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu diterjemahkan dengan katakanlah. Katakanlah. Ayat ini ada sebab nuzul. Cuba tuan-tuan tengok di bawah tu ya, di footnote itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat muda bagi Nabi. Abdullah ibn Abbas ni sahabat yang muda. Dia bertemu dengan Nabi ketika usianya belasan tahun. Jadi dia sahabat yang muda. Dan dia menerima doa terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang, Nabi pegang, Nabi peluk Abdullah bin Abbas. Masa tu dia kecil lagi. Nabi berdoa untuk dia, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Jadikanlah anak ini faqih dalam agama dan bijaksana dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Sebab tu nama Ibnu Abbas, kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, namanya diulang dan diulang. Dan tafsirannya sangat unik, Ibnu Abbas. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah sekarang ni, payahlah ya, visa pun tak buka. Maqam Abdullah ibn Abbas ini di Taif. Saya sempat beberapa kali menziarahi. Tapi tak nampak lah ya. Saudi kan ke dia tutup. Jadi saya tanya Arab tu, fin maqbarah, tunjuk itu lah. Dia ingat kita nak sembah kubur kan? Kita bukan nak sembah kubur. Kita nak menziarahi. Satu yang menarik, satu tadi ya, pengajaran. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada anak kecil, jumpa orang-orang saleh, jumpa orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak semestinya ustaz, siapa-siapalah yang baik, wara'. Jumpa siapa-siapa orang yang baik macam tu, cucu kita yang masih kecil, anak kita yang masih kecil, minta dia doakan. Seperti mana Nabi doakan untuk Abdullah ibn Abbas. Tuan-tuan kadang-kadang nak anak-anak kita jadi al-hafiz kan? Saya selalu pesan, doa itu mesti kemenjadian sebagai al-hafiz itu, istilahnya kemenjadian daripada kecil lagi. Bila dia membesar, bawa dia jumpa tokoh-tokoh, orang yang alim dalam bidang Quran, al-hafiz, jumpa, bagi dia dekat dengan mereka ini. InsyaAllah dia membesar dan dia akan minat dalam bidang Quran, menjadi hafiz Al-Quran Al-Karim. Dalam keluarga kita, kalau tak ada hafiz Al-Quran, kena cari jugalah, biar ada seorang hafiz Al-Quran. Cucu ke, kalau anak dah lepas semua dah kan. Kalau tak ada, cucu pula. Peringat kat anak kita, cucu ayah yang ni bagi jadi al-hafiz. Tapi kita ni kadang-kadang macam tu, bila cerdik sikit,
suruh masuk bidang profesional. Betul tak tuan-tuan? Leceh sikit lah macam tu. Bukan tak boleh, tapi biarlah yang cerdik ni sama jadi bidang hafiz, bidang agama. Guru kami Pak Tih dulu di pondok dulu, Pak Tih tu cerdik. Zaman dia tu katanya ditawarkan ke Malay College ni, tapi kurang dana orang dulu kan, jadi masuk pondok terus ke Pasir Tubuh. Jadi dia sebut kat saya, adik Mi, dia panggil saya adik Mi, macam mana nak jadi macam Pak Tih? Kalau yang mari ke pondok ni semua cangkul tahu tak? Dulu SPM, kalau P tu, P7 tu orang panggil cangkul macam cangkul kan. Dah tak dapat masuk mana-mana, baru nak hantar ke pondok. Jadi macam mana? Lepas tu anak kita kalau nampak kebijaksanaan akal dia, halau seorang ke dalam bidang agama. Tak apa, teruskan bidang lain. Kita perlu juga profesional, tapi biar ada seorang. Kadang-kadang tuan-tuan, ni lari tajuk sikit ya. Ada datang jemput saya sekali tu, dia bawa anak dia dia bawa. Dia kata, Ustaz buatlah apa-apa dekat anak saya ni. Saya tak boleh nak buat lah, habis sekolah lah saya hantar. Dia ceritalah sekolah-sekolah, sampai sekolah international school pun dia dah hantar, tapi tak jadi juga. Ada masalah disiplin lah apa. Ustaz buatlah apa-apa dengan anak saya ni, jangan patah riuk cukup lah. Sedih rasa lah. Dalam hati saya kata, tuan, dalam hati lah, tak kata depan dia. Dalam hati saya kata, tergamak tuan lah. Dah tak boleh tempat-tempat lain, baru nak hantar ke Mak Tafiz dalam bahasa kasarnya, naik angin juga kita. Dah tak boleh sekolah lain dah, baru nak hantar ke Mak Tafiz. Sedihlah juga kita. Subhanallah. Jadi bahasa lembutnya kata, baiklah tuan, saya cuba tengok ketemu duga dulu, ada rezeki ada lah. Tak ada lah. Dalam hati kita tak ada lah. Takkan dah nak mari longgok kat sini. Subhanallah. Bukan kita tak terima, tapi kelayakan tu kena tengok juga kan. Kemudian sikap kita pun, janganlah dah tak boleh dah langsung dah apa semua dah. Baru nak hantar ke sekolah pondok, baru nak hantar ke sekolah tahfiz. Saya tuan-tuan mempengerusikan jawatankuasa pondok Negeri Perak Hala 7. Kami mesyuarat minggu lepas. Tuan-tuan, pondok ni besar jasa dia. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Akidah kita dipertahankan kerana ada institusi ini. Betul tak? Walaupun mereka, saya mengaji pondok dulu, pondok Batis sebelum saya sambung ijazah tinggi dan sebagainya. Jadi rasa nak bela institusi ini. Orang yang mengaji kitab ke kitab. Dia bukan style universiti. Universiti ni dia bagi kunci saja. Pondok ni dia daripada kitab ke kulit ke kulit. Kita mengaji. Lain, beza. Mesti dipertahankan institusi ini. Institusi yang telah menyumbang. Tuan-tuan baca amanat Tuan Guru Abdullah Fahim yang pernah jadi mudir di Idrisiyah. Amanat dia tu. Subhanallah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita Ibn Abbas ni bawah ni ya. Ibnu Abbas menjelaskan sebab turun ayat ini. Nampak? Sebab itu Allah mulakan dengan qul. Maknanya suruh Nabi jawab. Jawab macam ni. Merujuk kepada ejekan orang Yahudi
yang mengatakan kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar kerana orang Quraisy tidak bijak dalam berperang. Jadi ada sebab turun ayat ni. Orang Yahudi kata Muhammad bukan sebab dia kuat, tapi kerana lemahnya tentera musyrikin Mekah. Orang Yahudi ni sebenarnya dia tahu kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli-ahli kitab mereka, pendeta mereka tahu. Walaupun ya orang Yahudi yang di Madinah ni, ketika Rasulullah SAW tiba daripada Mekah, orang Yahudi memang ingat Muhammad ni dia akan bawa agama yang hanya bersifat ritual, ibadat saja. Tiba-tiba Nabi sampai ke Madinah, Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj, membina masjid, dan Nabi mencetuskan piagam Madinah. Itu yang orang Yahudi teruja. Uish, rupanya Muhammad ini mengerti nilai-nilai kenegaraan. Piagam Madinah tu macam perlembagaan. Yang begitu, ada berapa? 50 fasal itu, 51 fasal. Kewibawaan Nabi kita Muhammad sebagai pemimpin ketika itu. Baik. Pendeta-pendeta ni tahu dah kewibawaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menjelaskan sebab turun ayat ini merujuk kepada ejekan orang Yahudi yang mengatakan kemenangan Nabi SAW dalam peperangan Badar. Oh, ni berulang kerana orang Quraisy tidak bijak dalam berperang. Diriwayatkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Badar, baginda sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Yahudi di Suq Bani Qainuqa. Ni pun cerita pasar di Madinah ni pun keunikan, kewibawaan kepimpinan Nabi SAW. Menyeru mereka kepada Islam. Lantas orang-orang Yahudi menjawab, kamu menang kerana orang Quraisy tidak pandai berperang. Jadi orang Yahudi ni dia suka ejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sikap dia macam tu. Tuan-tuan tengok dalam ayat surah Al-Baqarah, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Juzuk 2 tu kan. Bila Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah masih solat berkiblatkan Baitul Maqdis. Orang Yahudi ejek Nabi. Muhammad kata agama dia betul, tetapi ikut kiblat kami. Kiblat orang Yahudi pun Baitul Maqdis. Muhammad kata agama dia betul, tapi bila semayang ikut kiblat kami. Itu yang Nabi SAW sentiasa melenggak ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sehingga turun ayat tu menukar kiblat. Allah perintahkan kiblat ditukar, berubah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Ni selalu kita cerita kalau sampai ke Masjid Qiblatain kan di Madinah tu. Kita akan cerita kisah panjang lebar. Jadi orang Yahudi suka ejek. Macam ni juga. Bila menang dalam peperangan Badar, akhirnya mula-mula mereka ingat tentera Muhammad akan tewas dalam peperangan Badar. 313 sahaja. Nak lawan berapa masa tu?
1,000 tentera Abu Jahal. Abu Jahal keluar daripada Madinah, daripada Mekah tu. Walaupun Abu Sufyan dah, bukan call lah, kadang-kadang ada ceramah silap cakap Abu Sufyan call lah Abu Jahal. Mana ada handphone masa tu. Hantar utusan. Kan Abu Sufyan dapat berita bahawa Muhammad akan serang dia. Dia ambil jalan lain. Jadi sahabat tak jumpa dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan selamat. Abu Sufyan dah hantar utusan cerita ke Abu Jahal, jangan keluarlah, aku dah selamat. Tapi Abu Jahal dengan sombong. Sebab tu dalam surah Anfal Allah Ta'ala sebut, Abu Jahal keluar juga dengan 1,000 bala tentera nak bunuh Muhammad. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. Abu Jahal keluar juga, batara, dengan kesombongan. Bertembung tentera Nabi SAW dan tentera Abu Jahal. Ini kita cerita dalam peperangan Badar. Allah turunkan bantuan. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Menang tentera Nabi kan, Allah utuskan malaikat. Bila menang macam tu, asal memang orang Yahudi ingat tentera Nabi tewas. Bila menang dia ejek pula. Dia kata tu menang tu bukan apa, Abu Jahal tu tak pandai perang. Dia ejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka dah dah bersetuju dengan piagam Madinah. Orang Yahudi setuju dengan piagam Madinah. Sebab kebijaksanaan Nabi tu. Sepatutnya mereka bersama-sama mempertahankan Madinah. Itu persetujuan dalam piagam Madinah. Tapi Yahudi dah memang keras kepala. Perangai tu. Ada orang Yahudi ni. Saya tuan-tuan mengaji dulu di Amman, Jordan. Ui, sedih kita tengok. Kawan-kawan saya orang Palestin sampai sekarang tak tahu hidup ke tak lagi. Mereka ni bagus, kawan-kawan Palestin, mereka tolong kita kan. Kita baru sampai, kadang-kadang bahasa Arab tu tak berapa nak ni lagi fasih bercakap, mereka tolong kita. Bila habis saja grad, kita pun balik Malaysia, dia balik ke Palestin. Dia kata, ya Muhammad Fahmi, mu balik Malaysia, mu yalah akan kerja apa semua. Aku ni balik akan pegang batu ni. Dia cerita lah. Si buruknya perangai Zionis itu khususnya. Dah setuju dalam piagam Bani Nadir tu Yahudi mencabuli perjanjian. Bani Quraizah mencabuli perjanjian. Perangai macam tu. Akhirnya mereka tewas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita balik baca kisah peperangan Khaybar. Menarik kisah tu. Sebab tu orang Palestin kalau mereka berdemonstrasi sampai sekarang mereka akan sebut Khaybar Khaybar ya Yahud jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Akhirnya Nabi kepung kota Khaybar itu, kukuh kota Khaybar itu. Kami ziarah, saya pernah sampai Qal'ah Khaybar ini. Dan Nabi berjaya membuka kota Khaybar. Sayyidina Ali diberikan tugas dan Sayyidina Ali berjaya membuka kota Khaybar. Tewas tentera Yahudi. Mereka menguasai perniagaan Madinah. Sehingga ada riwayat menyebut kebijaksanaan Uthman ibn Affan mengekang orang Yahudi, ekonomi orang Yahudi itu. Kehebatan para sahabat.
ridwanullahi alaihim. Baik. Jadi bila orang Yahudi mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat ini, wahai Muhammad, qul, katakanlah. Katakanlah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin yang mengejek kamu itu. Qul lilladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang yang kafir. Satughlabuna, kamu pasti akan dikalahkan. Bahkan di dunia ini, di dunia kamu pasti akan tewas dan kalah. Inilah kekuatan kita kan. Kita berjuang. Menang atau kalah, janji itu ada. Ayat ini kita sebut tasliyatun. Dia jadi penenang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dengan segala kepayahannya. Allahu akbar. Tuan-tuan pun tahu kisahnya. Di Madinah pun, walaupun di Madinah itu bermula kemenangan, tetapi pelbagai cabaran dan ujian. Tapi bila mari ayat ini, tenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul lilladzina kafaru, katakanlah kepada mereka, satughlabun, kamu akan tewas. Sebab tu Nabi dia menyampaikan ma'alaika illal balagh. Kita pun macam tu, sampaikan. Pertahankan agama ini, pertahankan. Mungkin kita tewas, tetapi di hujung itu kemenangan. Di hujung kemenangan. Bahkan watuhsyaruna ila jahannam, dan akan dihumban ke dalam neraka jahannam. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang kafir yang mengejek dan menghina, kamu akan ditewaskan di dunia ini, bahkan di akhirat kelak kamu akan dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat sebelum ni kita dah bahas minggu lepas, cerita tentang Fir'aun. Lagi dahsyat perjuangan Nabi Musa alaihi salam berdepan dengan Fir'aun. Dahsyat. Kemenangan bersama dengan Kalimullah Musa alaihi salam. Kita dah sebut dah. Akhirnya Fir'aun tenggelam. Fir'aun tu kan tuan-tuan ya, walaupun tenggelam, dia tak mati lagi di dasar laut. Dia terapung balik naik. Fir'aun tu, Ramses kedua tu yang kita sebut kuliah yang lepas. Dan dia nak bertaubat. Tu dia Fir'aun ni. Dia nak. Kan kita dah sebut dulu, surah Yunus pun ada. Wajawazna bi bani Israil atba'ahum Fir'aun wa junudu hatta idza adrakahu al-gharq qal. Bila tenggelam tu Fir'aun tu sendiri nak beriman juga. Bila nyawa dia sampai ke halkum, dia dah nampak semua dah. Ma amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, Fir'aun kata. Baik, Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun, akhirnya menang Nabi Musa alaihi salam. Walaupun pelbagai cabaran, ujian. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita. Begitulah kita. Ya. Wa bi'sal mihad, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.
Baik, kita tengok sikit tafsiran sepintas lalu. Cepat isyak sekarang ni ya. 3 minit lagi. Tak ada nak ni apa ya. Apabila Islam dihina, umatnya mestilah bangkit membelanya. Itu. Tadi ya saya dah hurai sikit. Apabila Islam dihina, umatnya mestilah bangkit membelanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diejek oleh orang-orang Yahudi, baginda bingkas menjawab, "Wahai orang Yahudi, kamu juga pasti akan dikalahkan." Tewas Yahudi dalam, boleh kita kata, peperangan Khaybar. Kemenangan kami dalam peperangan Badar atas keimanan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami ketika itu hanya berjumlah 313 orang. Hanya dengan kekuatan 2 ekor kuda, 6 baju besi. Ya. Sedang tentera musyrikin 3 kali ganda kami dan lengkap dengan alat persenjataan Abu Jahal tu. Tapi menang tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang benar orang-orang Yahudi telah dikalahkan dalam peperangan Bani Quraizah. Panjang kisahnya. Peperangan Bani Nadir, kepung, dan pembukaan kota Khaybar. Tumpas akhirnya Yahudi. Sebab tu kita nak lawan Yahudi mesti dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lah, mereka, Allah beri kelebihan kepada mereka. Orang Yahudi tak dinafikan, menguasai ekonomi hebat. Sebab tu nak lawan mereka mestilah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah kalau kita nak sebut ya. Baik, yang kedua, orang-orang Yahudi yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihimpun ke dalam neraka Jahannam pada hari kiamat kelak, dan neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat balasan. Jadi di dunia ini mereka tewas, akhirnya di akhirat kelak akan dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kadang-kadang ialah kita, sikit lagi tuan-tuan kadang-kadang kita melihat kemunduran umat pada hari ini kan, tapi jangan sampai mengganggu keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tengok umat Islam terkebelakang sedikit sekarang ini berbanding dengan kemajuan yang ada di negara-negara barat umpamanya. Tetapi tuan-tuan, kehebatan Amerika barangkali kan, orang Yahudi yang melobi di sebalik itu, menguasai ekonomi, kita rasa macam kerdil kita kan. Jangan tuan-tuan. Umat ini begitulah. Dia seperti roda. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah sebut dah. Roda itu berputar, ada kala di atas, ada kala di bawah. Tuan-tuan, mereka baru menguasai tamadun, saya ingat 100 tahun kot. 100 tahun baru, ataupun 200 tahun mereka menguasai tamadun. Zaman revolusi dulu kan, Barat menguasai, Yahudi menguasai. Kita menguasai tamadun berapa lama tuan-tuan? Andalus tu cukuplah 800 tahun kita mengemudi tamadun. Ketika Ibnu Firas nak mencipta kapal terbang, orang-orang Eropah masa tu tuan-tuan tahu tengah apa benda masa tu di Amerika semua tu. Saya baca
Ada mengatakan bahawa mereka masa tu duduk dalam gua lagi. Ketika orang Islam nak bina kapal terbang dah. Jadi jangan gundah gulana. Bahkan kita nak roda itu dia akan naik ke atas. Tak kiralah akhir zaman ke bagaimana dan sebagainya, tapi itulah sifat Islam itu. Dia akan berpusing dan akan sampai masanya dia akan berada di atas kembali. Akhirnya, kalau kata akhir zaman, akhirnya Islam akan menang. Nabi Isa itu akan Allah hantar, itu akhir itu kira akhir. Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Dajjal akan dimusnahkan. Jadi kita jangan gundah gulana, jangan kita mengganggu iman kita bila tengok Islam dalam keadaan lemah barangkali sekarang ini kan. Orang Yahudi hebat, kita tengok hebat, sana menguasai itu ekonomi dan sebagainya. Tapi jangan kita terkesan. Yakinlah bahawa Islam akan kembali mengemudi, akan kembali dengan kemenangan. Mudah-mudahan ada kebaikan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hingga bersua lagi pada bulan hadapan insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.